Okey, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Syafini binti Jikri. Hari ini saya akan menerangkan ataupun menjelaskan tentang tajuk pembintangan saya, iaitu huraikan peranan guru sebagai seorang pemimpin pengajaran. Okey, sebelum kita masuk pada peranan guru sebagai seorang pemimpin pengajaran, mari kita lihat kepada definisi pemimpin terlebih dahulu. Okey, yang dimaksudkan dengan pemimpin ialah menurut seorang tokoh Ahmad Rusli dalam kertas kerjanya, iaitu pemimpin dalam kepimpinan pendidikan pada tahun 1999. Beliau menyatakan pemimpin ialah individu manusia yang diamanahkan memimpin subordinat, iaitu pengikutnya, ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. Menurut tokoh yang kedua, iaitu Kartini Kartono pada tahun 1994, beliau menyatakan pemimpin adalah orang yang mempunyai kebolehan dan kekuatan, terutamanya kemahiran dan kekuatan dalam sesuatu bidang, supaya dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama menjalankan aktiviti yang tertentu untuk mencapai satu ataupun beberapa tujuan. Okey, yang seterusnya kita lihat pula definisi pengajaran. Baiklah, pengajaran merupakan aktiviti yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan yang meliputi aktiviti perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan juga penilaian. Menurut seorang tokoh iaitu Arbak tahun 1985, beliau menyatakan pengajaran sebagai organisasi yang dirancang dan diolah oleh guru untuk menyampaikan pemahaman tentang maklumat atau pengetahuan tertentu kepada pelajarnya dalam suasana yang dipanggil bilik darjah. Okay, selepas kita sudah tahu tentang definisi pemimpin dan juga definisi pengajaran, sekarang kita beralih kepada definisi pemimpin pengajaran. Menurut seorang tokoh iaitu Southworth pada tahun 2002, pemimpin pengajaran adalah berkait dengan pengajaran dan pembelajaran, termasuk pembelajaran profesion guru-guru dan juga perkembangan pelajar. Menurut tokoh yang kedua, iaitu Don Moyer dan Wagstaff pada tahun 1990. Pemimpin pengajaran sebagai seorang yang memberi kesan yang signifikan ataupun penting terhadap peluang murid untuk belajar di bilik darjah. Okey, seterusnya konsep ataupun definisi guru sebagai pemimpin pengajaran. Ia diterjemahkan sebagai individu manusia yang memimpin murid-muridnya untuk mencapai matlamat pembelajaran berdasarkan aspek CARIS, iaitu J. Jasmani, E. Emosi, R. Rohani, I. Intelek dan S. Sosial. Okey, sekarang kita akan masuk kepada peranan guru sebagai seorang pemimpin. Di dalam satu jurnal yang telah saya baca sebelum ini yang bertajuk Peranan Kepimpinan Guru dalam Mempengaruhi Iklim Bilik Darjah seperti yang tertera di skrin, kajian ada menunjukkan dalam proses memimpin program-program pengajaran, peranan guru sebagai pemimpin pengajaran memerlukan kecekapan teknik pendidikan dan juga visi peribadi kecemerlangan akademik yang boleh dilaksanakan dalam bentuk strategi-strategi yang berkesan. Jadi sebelum saya menerangkan apa itu peranan guru sebagai pemimpin pengajaran, mari kita saksikan video yang telah saya sediakan daripada video micro-teaching saya sendiri. Jadi cikgu nak kamu bergerak dalam kumpulan. Kat sini cikgu nak kumpulan 1, sini kumpulan 2. Ye, 2. Ye, 1. Ye, 2. Apa dia tahu? Dah begitu macam ni kan? Dah ada cikgu.
Kalau kita satu sudut satu info untuk belajar. Guna kereta ya kalau hari ni buat satu biar buat cikgu. Satu dah berputar. Okey. Okey, jadi peranan yang pertama adalah dapat mencapai matlamat akademik dan sosialisasi. Di sini bermaksud guru seharusnya berkebolehan menyatupadukan pembelajaran isi kandungan dan kemahiran sosialisasi. Okey, kaitan peranan ini dengan video yang kita lihat sebentar tadi adalah di dalam video tersebut menunjukkan guru ini mengajar tentang cara bagaimana mengira bearing sudutan. Jadi guru meminta pelajarnya untuk membentuk kumpulan dan mereka akan berada dalam kumpulan tersebut. Guru tersebut akan memberi tugasan untuk mereka selesaikan secara berkumpulan. Jadi di sini kemahiran sosialisasi dapat diwujudkan di mana murid-murid akan berinteraksi dengan ahli kumpulan mereka untuk menyelesaikan tugasan yang telah diberikan oleh guru tersebut. Jadi di sini menunjukkan guru berkebolehan untuk menyatupadukan pembelajaran isi kandungan dan juga kemahiran sosialisasi. Untuk peranan yang kedua, mari kita saksikan contoh video yang kedua pula. Cikgu akan simpulkan secara ringkas di mana kita tahu kan bearing sudutan ni ada dua cara untuk dibaca. Betul. Yang mana sudutnya yang pertama sudut yang nilainya kurang daripada 180 dan yang kedua yang lebih daripada 180. Okey, dan seterusnya kita ada 4 langkah untuk mengira bearing. Yang pertama tentukan titik rujukan. Tentukan 2 titik rujukan. Kemudian kita lukiskan garis lurus pada 2 titik tersebut. Okey, yang ketiga Ikut. Kita buat ni cikgu yang tambah tu ni. Barang mata angin. Dan yang terakhir kita boleh baca bearing sudutan tu menggunakan Bearing. Okey, peranan yang kedua adalah mempunyai penguasaan isi dan pengetahuan yang mendalam. Guru perlu memahami dengan mendalam mata pelajaran yang diajar olehnya dan juga serta pelajar yang diajarnya. Guru juga berkebolehan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah dan kekurangan yang ada pada pelajar. Okey, video kedua tadi menunjukkan di mana pada akhir pembelajaran guru telah menyimpulkan semula isi pelajarannya secara ringkas, di mana di situ menunjukkan guru dapat menguasai isi pengajaran yang diajarkan kepada pelajarnya pada hari tersebut sangat baik sekali. Dan pelajar juga menunjukkan reaksi di mana mereka faham akan apa penjelasan yang diberikan oleh guru mereka pada hari tersebut. Okey, untuk peranan yang ketiga, mari kita saksikan contoh yang ketiga pula. Hari ini cikgu nak masuk pada tajuk baru iaitu tajuk bearing sudutan. Minggu lepas kan kita dah belajar tajuk arah mata angin kan. Jadi hari ini cikgu nak terangkan apa itu bearing sudutan. Okey, mari kita tengok apa itu bearing sudutan. Okey, bearing sudutan. Bearing ialah arah sesuatu objek atau tempat dari satu titik rujukan. Untuk bearing sudutan pula merupakan bacaan sudut mengikut arah pusingan jam dari arah utara dalam satu bulatan penuh. Okey, bearing sudutan ni nilai dia akan dibaca dalam bentuk darjah iaitu 0 darjah sehingga 360 darjah. Untuk bahagian ini, kamu nampak tak apa di tangan cikgu ni? Nampak. Okey, ini adalah jangka sudut. Jangka sudut ni kita guna untuk kita kira ataupun baca bearing sudutan. Okey, yang pertama kita ada dua cara untuk kita baca bearing sudutan. Sudutnya akan dibaca dari bawah ke atas iaitu mengikut arah pusingan jam. Okey. Okey, peranan yang ketiga adalah penerangan yang jelas dan terperinci. Guru perlu menjelaskan apa yang perlu dipelajari, bagaimana maklumat itu berkait dengan pengetahuan sedia ada murid dan apa yang akan dipelajari oleh murid pada masa akan datang. Okey, dalam video yang ketiga tadi menunjukkan guru memberi penerangan yang sangat jelas dan terperinci di mana guru memberitahu pada murid bahawa dia akan mengajar tajuk bearing sudutan dan cara bagaimana mengira bearing sudutan pada hari tersebut. Dan ini menunjukkan murid-murid tersebut jelas dan faham apa yang akan diajar oleh guru tersebut.
Penerangan yang jelas dan terperinci sangat penting untuk digunakan oleh guru dalam mengajar, kerana apabila ada penerangan yang jelas dan terperinci, murid-murid akan faham apa yang disampaikan oleh guru mereka dan mereka akan tahu apa yang akan dilakukan, apa perkara yang untuk dilakukan seterusnya. Untuk peranan yang keempat adalah membetulkan salah faham dalam kalangan pelajar. Guru perlu cuba menjangka dan membetulkan salah faham pelajar. Okey, contohnya sekiranya ada murid yang kurang faham ataupun salah faham akan arahan yang diberikan oleh guru itu, guru perlu menjelaskan semula ataupun menjelaskan kembali kepada muridnya yang tidak faham itu apa yang dimaksudkan oleh guru, mungkin dengan cara yang menjelaskan dengan lebih ringkas ataupun menggunakan contoh-contoh yang sesuai supaya murid ataupun pelajar lebih memahami apa yang dimaksudkan oleh guru. Okey, untuk peranan yang kelima adalah menjadi model dan melatih pelajar untuk memproses maklumat. Okey. Guru akan menjadi model di dalam kelas. Okey, bukan model yang tertera di sebelah saya ini. Model ini hanya sesuai untuk digunakan di fashion show sahaja. Okey, model yang saya masukkan ini ialah guru tersebut menjadi contoh yang positif ataupun contoh yang baik kepada pelajarnya supaya pelajarnya lebih bermotivasi dan boleh mencontohi apa yang ditunjukkan oleh guru mereka. Jadi di sini apabila guru menjadi model yang baik kepada pelajarnya akan lebih bersemangat untuk belajar dan mampu untuk fokus kepada pembelajaran proses PDP pada hari tersebut. Seterusnya, guru perlu melatih pelajar memproses maklumat, mencari makna dan menyelesaikan masalah yang diberikan. Selain itu, guru juga boleh bertindak sebagai facilitator untuk mencungkil daya pemikiran pelajar dengan menanyakan soalan ataupun ataupun pelajar diberi peluang untuk memberi pendapat mereka sendiri. Peranan yang keenam adalah memperkembangkan pengalaman pelajar. Okey, maksudnya di sini guru menggunakan ABM ataupun alat bantuan mengajar yang sesuai mengikut kurikulum dan ciri-ciri pelajar tersebut. Terdapat banyak jenis ABM yang boleh digunakan oleh guru dan dapat juga dibina sendiri oleh guru tersebut. Contohnya seperti ABM yang maujud, seperti yang tertera di skrin, ini dan juga ini. Okey, selain itu, ABM juga tidak terhad kepada bahan maujud sahaja. Guru juga boleh menggunakan ABM lain seperti aplikasi-aplikasi yang menarik di dalam tablet, iPad, laptop dan sebagainya elektronik yang lain. Okey, untuk peranan yang ketujuh iaitu peranan yang terakhir, menjadi seorang guru yang reflektif. Okey, di sini maksudnya guru menggunakan masa untuk memikirkan tentang apa, mengapa, bagaimana mengajar kerana ia bertujuan untuk memperbaiki teknik pengajaran pada masa yang akan datang. Jadi sebagai kesimpulannya, proses pendidikan adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan manusia dan guru merupakan tokoh yang penting dalam dunia pendidikan. Jadi, untuk menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang baik dan berkesan adalah datang daripada peranan guru itu sendiri sebagai seorang pemimpin pengajaran. Akhir sekali, saya ingin mengakhiri pembentangan saya ataupun penerangan saya pada hari ini dengan satu quote. Seorang pemimpin biasa membawa orang lain ke tempat yang ingin mereka tuju. Seorang pemimpin yang luar biasa membawa para pendukung ke tempat yang mungkin tidak ingin mereka tuju, tetapi yang harus mereka tuju. Rosalind Carter. Sekian daripada saya. Terima kasih.